Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 10 akan membentangkan berkenaan mendokong integriti dan kebebasan Badan Kehakiman di Malaysia dalam kurungan cabaran dan harapan. Saya Muhammad Firdaus bin Kamazan bernombor metrik 204055. Saya Muhammad Adli bin Yusof bernombor matriks 200481. Saya Ahmad Hibatul Wafi bin Muhammad Noor, nombor metrik 203375. Saya Muhammad Imran bin Muhammad Rizwan, nombor metrik 202309. Saya Muhammad Wafri Irfan bin Ruszainal 203376. Okay, semua sudah memperkenalkan diri. Okay, kita akan teruskan dengan pengenalan. Okey, pengenalan. Kehakiman di Malaysia merupakan gambaran maruah dan imej di kalangan pengamal undang-undang, rakyat biasa dan perspektif masyarakat. Kehakiman juga merupakan badan yang bertanggungjawab mentafsir dan melaksanakan undang-undang dan para hakim dan magistrate yang biasanya dilantik oleh ketua negara masing-masing. Mereka juga biasanya menjalankan tugas di mahkamah dan bekerjasama dengan pihak berkuasa, terutamanya polis dalam menegakkan undang-undang. Kebebasan badan kehakiman. Ia bermaksud bebas daripada kawalan badan pentadbiran dan badan perundangan. Kebebasan badan kehakiman dapat dilihat pada perkara-perkara berikut. Kelakuan hakim tidak boleh dibincangkan dalam mana-mana majlis parlimen kecuali perkara ini telah dikemukakan oleh tidak kurang daripada 1/4 ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negara tersebut. Yang kedua, pelantikan hakim dibuat oleh Yang di-Pertua Agong setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja dan mendapat nasihat daripada Perdana Menteri. Dan yang ketiga, seseorang hakim, yakni Hakim Mahkamah Agong maupun Hakim Mahkamah Tinggi, setelah dilantik tidak boleh dilucutkan jawatannya sebelum mencapai umur besara iaitu 65 tahun kecuali jika didapati kelakuannya tidak baik atau kerana beliau sudah tidak berupaya atau sebab-sebab yang lain yang boleh memberi kesan kepada ke atas tugasnya. Okay, seterusnya adalah cara pelantikan hakim. Yang pertama, pelantikan hakim ini dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong atau YDPA setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja. Perdana Menteri telah diminta oleh Yang di-Pertuan Agong untuk memberikan pendapat berkenaan dengan pelantikan yang akan dilangsungkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Perdana Menteri perlu berbincang dengan Ketua Hakim Negara berkenaan dengan pelantikan ini sebelum ia dilakukan. Bukan itu saja tugas Perdana Menteri, malah beliau juga perlu berunding bersama 2 orang Hakim Besar Mahkamah Tinggi bagi menentukan pelantikan baru Hakim Besar Malaysia. Perdana Menteri juga harus berunding dengan Ketua Menteri Malaysia berkenaan dengan pelantikan Hakim Besar Borneo. Bagi jawatan Hakim Mahkamah Agung, Perdana Menteri perlu mendapatkan pandangan daripada 2 orang Hakim Besar. Perdana Menteri juga harus berunding bersama Hakim Besar Mahkamah yang berkenaan sebagai tambahan kepada Ketua Hakim bagi pelantikan jawatan Hakim Mahkamah Tinggi. Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa untuk melantik magistrate kelas pertama. Bagi pelantikan di dalam negeri, Raja atau Sultan dari negeri berkenaan yang mempunyai kuasa melantik magistrate kelas pertama, namun ia juga bergantung atas jajangan Hakim Besar. Bagi jawatan magistrate kelas kedua untuk Malaysia dan negeri-negeri di bawahnya, Yang di-Pertuan Agong atau Sultan maupun Raja yang mempunyai kuasa untuk melangsungkan pelantikan. Okey, bagi sistem dan corak kehakiman di Malaysia, sistem kehakiman di Malaysia berbentuk persekutuan seperti Amerika Syarikat, Kanada dan India. Mahkamah merupakan tempat seseorang mendapat keadilan berdasarkan undang-undang yang sedia ada. Di Malaysia, seperti yang kita tahu, Mahkamah Persekutuan merupakan mahkamah tertinggi dan terakhir untuk membuat rayuan. Secara amnya, sistem kehakiman di Malaysia terdiri daripada 2 iaitu Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah. Next. Okey, apa yang kita boleh lihat, darjah 1 merupakan sistem kehakiman di Malaysia di mana
Mahkamah Persekutuan merupakan mahkamah tertinggi. Mahkamah Persekutuan boleh membicarakan semua rayuan kes sivil yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan jika mahkamah tersebut memberikan kebenaran untuk berbuat demikian. Mahkamah Rayuan pula umumnya membicarakan semua kes rayuan sivil terhadap keputusan mahkamah tinggi kecuali perintah ataupun keputusan mahkamah yang dibuat melalui persetujuan. Mahkamah tinggi pula mendengar dan menentukan rayuan bagi kes-kes seperti jenayah dan sivil daripada mahkamah magistrate dan mahkamah seksyen. Terusnya, peranan dan fungsi Badan Kehakiman di Malaysia. 1. Badan Kehakiman melindungi hak asasi. Nombor 2. Berkuasa mentafsir undang-undang dan perlembagaan persekutuan. Nombor 3. Membatalkan undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan setakat mana yang bercanggah. Nombor 4. Menjadi pentadbir keadilan dalam kes-kes sivil dan jenayah di Malaysia. Dan nombor terakhir, mengendalikan kes yang berlaku dalam kapal ataupun kapal terbang yang didaftarkan di Malaysia walaupun kes tersebut berlaku ketika kenderaan tersebut berada di ruangan udara atau lautan antarabangsa. Okey, seterusnya cabaran mendukung kebebasan Badan Kehakiman. Cabaran yang pertama ialah cabaran dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap kewibawaan Badan Kehakiman. Kewibawaan Badan Kehakiman menjadi salah satu indikator dari persepsi pihak luar bagi mencerminkan peluang negara Malaysia yang berasaskan keadilan terhadap pengurusan negara. Sebagai contoh, isu Peguam Malaysia meminta Badan Kehakiman untuk mempertimbangkan semula arahan mengenai pemfailan kes sivil melalui sistem e-filing yang dikatakan mempunyai banyak kekurangan. Mampu mengugat keyakinan masyarakat terhadap kecekapan Badan Kehakiman dalam menentukan sesuatu keputusan. Cabaran yang kedua ialah cabaran dalam mengukuhkan pembangunan modal insan melalui sistem kehakiman. Transisi masyarakat yang lebih prihatin terhadap hak mereka di sisi undang-undang menuntut penyampaian perkhidmatan dan keadilan yang lebih efisien. Cabaran yang ketiga ialah cabaran dalam pengemaskinian dasar undang-undang dan peraturan selaras dengan peredaran masa. Dasar undang-undang dan peraturan perlu dikemaskini dari semasa ke semasa bagi mengelakkan kejatuhan reputasi negara. Orang luar rasa tidak selamat terhadap undang-undang yang tidak diperbaharui mengikut peredaran zaman. Okey, seterusnya ialah merupakan harapan dan harapan kebebasan kepada Badan Kehakiman. Yang pertama, mengukuhkan pembangunan modal insan, iaitu transisi masyarakat yang lebih prihatin terhadap hak mereka di sisi undang-undang menurut penyampaian perkhidmatan yang lebih efisien. Yang kedua, meningkatkan kecekapan pengurusan organisasi, iaitu tahap penyampaian perkhidmatan pentadbiran kehakiman yang cekap, tepat dan responsif. Di samping itu juga, integriti turut menjadi elemen yang penting yang perlu ditekankan dalam pembangunan modal insan selain penerapan nilai-nilai murni dan etika kerja positif. Secara tuntasnya, daripada kajian tersebut, maka tidak dapat dinafikan bahawa Badan Kehakiman memainkan peranan penting bagi menjamin kesejahteraan dan keamanan di negara kita. Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah bekerjasama dan mengekalkan kesejahteraan negara kita dan tidak bergantung 100% terhadap pihak kerajaan. Oleh itu, komitmen dan kerjasama padu daripada semua peringkat warga PKP-MP diperlukan demi memastikan matlamat pelan strategik ini kekal relevan ke arah menjadi Badan Kehakiman Malaysia yang cemerlang. Kita sebagai rakyat negara ini sepatutnya berbangga, memberi penghormatan dan sokongan supaya kejayaan kita hidup dalam aman dan harmoni oleh kerana Badan Kehakiman negara kita yang kekal sebagai sejahtera aktif, progresif dan matang seterusnya memberi manfaat kepada rakyat sepenuhnya. Okey. Seterusnya adalah lampiran. Gambar yang pertama adalah Ketua Hakim Negara. Gambar kedua adalah upacara akad sumpah sebagai Ketua Hakim Negara. Gambar ketiga adalah Istana Kehakiman. Keempat adalah Kerata Akbar berkenaan dengan kehakiman.
Dan kelima juga adalah Kerajaan Akbar berkenaan dengan kehakiman. Setakat ini, itu saja dari kami. Sekian, terima kasih.